Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'athir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Sing soal qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, sing soal idza kana Allah ta'ala huwa khaliqu aw khaliqa li jami'i af'alil 'abdi afala yakunu al-'abdu hina idzin majburan fi jami'i af'alihi. Idza kana, apabila adalah Allah ta'ala itu huwa ialah al-khaliqu aw khaliqa li jami'i, sang pencipta bagi sekalian af'alil 'abdi, segala perbuatan bagi hamba-hamba. Afala yakunu, apakah tidak adalah al-abdu ketika itu, maka apakah tidak jadilah oleh hamba itu hina idzin, ketika itu, ini ketika mana Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian perbuatan hamba itu, adakah tidak jadilah oleh hamba itu ketika itu majburan, tu yang digagahi, yang dipaksa, fi jami'i af'alihi, pada sekalian perbuatan-perbuatannya. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala yang menjadikan semua perbuatan hamba. Perbuatan hamba ni ada hak bahasa ikhtiariyah, hak bahasa hamba tu rasa boleh pilih. Ada orang panggil perbuatan hamba yang ittirariyah, perbuatan hamba yang bahasa hamba tidak pilih, bahkan tergagah dipaksai. Oleh kerana kedua-dua tu ialah perbuatan hamba, yang mana Allah Ta'ala lah yang menjadi, maka tidakkah ketika itu hamba itu dikatakan majburan, digagahi fi jami'i af'alihi, pada sekalian perbuatannya. Tu kalau kita nak jawabnya secara hakikat, ialah kenapa? Kerana hamba tu pada af'alul ibad ikhtiariyah sekalipun, pada perbuatan hamba hak bahasa ikhtiari sekalipun, sekira-kira hakikatnya majburan batinan. Tu majburun batinan, mukhtarun zahiran. Pada zahirnya ada rupa pilih, tapi pada batin hakikatnya siapa yang menentukan pilihan hamba tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke? Tu tapi adakah ketika tu dikatakan hamba tu betul-betul majbur, betul-betul tergagah, hingga-hingganya tidak ada orang panggil balik hamba tu rasa nak pilih, rasa nak buat tu, nak buat ni tak ada. Macam mana sini ni? Dia menanya pasal apa? Perbuatan hamba hak bahasa ikhtiariyah. Kerana perbuatan hamba hak bahasa ittirariyah itu tak ada khilaf lah di kalangan firaqil islamiyah. Tidak ada orang panggil perselisihan pendapat di kalangan firqah-firqah Islam, mana di kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan qadariyah dan jabariyah. Semuanya mengatakan bahawasanya perbuatan hamba yang bahasa ittirari, bahasa bukan hamba pilih tapi berlaku, itu ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hamba tak nak, hamba tak pilih, tapi berlaku. Maka itu tak ada khilaf. Ada pun jadi berkhilaf di kalangan firaqil islamiyah ni, di kalangan firqah-firqah islamiyah ni, ialah perbuatan hamba hak bahasa ikhtiariyah.
Maka mengikut qadariyah, perbuatan hamba hak bahasa ikhtiariyah, hamba lah yang membuat, hamba yang menentu dan hamba yang membuat. Tu hamba yang menjadikan, hamba yang pilih dan hamba yang buat. Kenapa? Kerana ada kederak, ada kuwah. Tu ada kuwah ya Allah Ta'ala letak pada diri hamba tu, hingga hamba tu boleh mengadakan perbuatan dia. Ni makanya orang ni orang jahat adat dengan Allah Ta'ala lah. Man yakul bi quwwatil muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang beriktikad kata kuwah yang ada pada hamba tu boleh memberi bekah, maka itu pendapat ialah pendapat yang bid'ah, dalalah, yang sesat, pada kufurnya diikhtilah oleh ulama. Maka jangan kamu kembali kepada pendapat tersebut. Jangan kamu berpaling pada pendapat tersebut. Tu. Ada pun Jabariyah, perbuatan hamba ikhtiariyah ni tak ada. Kenapa? Kerana hamba tu tidak ada. Tu tidak ada langsung bagi hamba tu, orang panggil ikhtiar dan usaha, tak ada. Maka hamba tu dibilangkan seumpama kapal yang digantung pada udara. Seperti daun yang digantung pada udara, seperti benar yang dilempar pada udara. Maka ikutlah angin nak tiup ke mana, dia pupuk ke kiri ke kanan, ikut angin nak tiup ke mana. Tu Jabariyah. Jadi Fuq Jabariyah ni sebab tu digelarkan dengan Jabriyah. Kenapa? Kerana bagi mereka makhluk ni semua tidak ada orang panggil ikhtiar usaha, bahkan Allah Ta'ala semata-mata. Semata-mata. Kerana itulah setengah daripada Fuq Jabariyah ni ingkar ke Rasulullah. Ingkar ke Rasulullah. Tu. Kerana bagi dia sia-sia. Kerasulan itu sia-sia. Untuk apa Tuhan hantar Rasul? Kerana semua ni hak Tuhan belaka buat. Maka kalau Jabariyah yang beriktikad kerasulan itu sia-sia, kufur. Kufur. Tapi kalau Jabariyah yang tidak mengiktikad ke kerasulan itu sia-sia, maka tak kufur, kerana tak lazim daripada iktikad kata semua ni Allah Ta'ala mengada dengan tidak ada ikhtiar usaha langsung bagi hamba. Melazim bagi nafi, orang panggil kerasulan para rasul, tak lazim tu kata. Itulah kitab Kharidah Bahiyah kita mengaji tu, ya hukum kufur tu. Tapi kalau kita tengok Syekh Baqi Muta'in dia syarah, itu tidak lazim ni ayat. Kalau nafi baru kufur, kalau tak nafi tak kufur. Kerana Jabariyah tu tidak lazim lah puak dia tu ingkar akan kerasulan Nabi, kerasulan Rasul, atau kesia-siaan para Nabi, para Rasul jadi Rasul. Tapi kalau mereka tu iktikad Jabariyah juga sertanya sia-sia yang Nabi Rasul, tak ada faedah. Kenapa? Kerana Tuhan belaka. Buat apa lagi semaya, puasa ke apa semua? Tuhan belaka kan? Tuhan nak menggerakkan kita, Tuhan yang menentukan kita pergi disko. Tuhan lah tu. Kita togok arak ke, kita rogo orang ke, kita rasuah. Tuhan lah tu. Gitu Jabariyah tu. Tu faedah apa Rasul? Tak ada faedah sia-sia. Tu kufur tu. Kalau sampai tahap tu baru kufur. Kalau tidak lazim lagu tu tak kufur. Itu kata Syekh Baqi Muta'in. Baik. Kalau gitu dia tanya hari ni nya, afala yakunul abdu, apakah tidak jadilah oleh hamba tu hina izin pada ketika itu majburan fi jami'i af'alihi, tergagahi, dipaksai pada sekalian perbuatan-perbuatannya hamba. Tu. Wal majburu, padahal bermula orang yang digagahi, yang dipaksai itu, la yastahiku, tidak mustahak, tidak berhak lah bagi dia tu as-sawaba, akan pahala, wal iqaba, dan seksa. Tak layak lah nak diseksa, tak layak nak bagi pahala. Kenapa? Kerana bukan dia. Tu. Apa kita kata kan? Apa kita kata mana? Ustaz Khidir dia paksa Naufal ni pergi tabur sapoh kok lorong pondok. Tahu ke saya marah. Tapi apabila saya nak marah ke Naufal tu, apa kata, saya bukan saya Ustaz, saya kena paksa ke Ustaz Khidir. Dia kata kalau tak buat dia nyepak. Ni contoh ni.
Maka berhak tak saya nak tapak nafah? Tak berhak. Kenapa? Dia digagahi, dipasi. Lepas tu siapa dia hak berhak ditamparinya? Ustaz Khidr. Marahlah dia. Nah, itu contoh orang panggil. Jadi kalau orang hak dipasa, macam mana nak dibalas pahala dengan dosa? Faham tak? Faham tak? Maka tak berhak lah nak dibalas dengan pahala dengan dosa. Baik, jin jawab. Kala, bukan kulang dah. Kala, tidak sekali-kali. Lagi tak ni tulis kulang, siap. Kala, tidak sekali-kali. Tidak begitu, tidak. Bukan semua orang panggil perbuatan hamba tu majbur. Zahiran, tidak. Bahkan majbur juga, tapi majburan batinan. Lepas tu kalau gitu, mukhtarun zahiran. Pada zahirnya, tu hamba tu boleh pilih. La yakunu la abdu majburan. Tidak jadilah oleh hamba tu sebagai orang yang digagah semua sekali dalam perbuatan dia, tidak. Kenapa tidak? Lianna, kerana bahawasanya lahu, sabitlah baginya hak abdi. Sabitlah ada bagi hamba tu iradatan juz'iyatan. Kehendak, pilihan, ya bahasa juz'i. Bukan bahasa kulli, ya bahasa juz'i. Bukan bahasa kulli. Kenapa? Kerana hamba sendiri bukan dia bukan dia pada hakikatnya boleh menentu apa dia nak. Kita boleh dah nak tentu apa kita nak esok. Boleh? Boleh. Jangan kata esok, pahani kita tak tahu. Mungkin pahani itu bukan bihusuk. Kita nak benda lain, pizza macam semalam. Contoh. Kita sendiri tak tahu kat sini. Betul? Itu orang panggil iradatul juz'iyah. Iradah bahasa juz', bukan iradah bahasa kulliyah. Betul tak? Maka iradah bahasa juz'iyah ni pada hakikatnya siapa hak menentukan kita menentu benda tu? Allah. Maka sebab tu majburan majburan batinan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mana hamba ni pada zahirnya mukhtarun zahiran. Zahirnya seolah-olah boleh pilih. Memang boleh pilih. Pilih je lah orang panggil iradatil juz'iyah. Ada ke apa yang mana ni? Ada biasa. Biasa. Kita boleh pilih. Betul tak? Tapi ada visa ni, Ustaz. Tak payah biasa visa. Macam tu lah. Tak? Ada orang panggil rupa zahirnya kita boleh pilih. Tapi majburun batinan. Pada hakikatnya siapa yang menentukan pilihan kita pada hakikat? Allah. Tak? Pada hakikatnya yang menentukan pilihan kita tu ialah Allah. Allah yang menentukan pilihan kita pada hakikat. Tapi kerana ada rupa mukhtarun zahiran, maka sah untuk dibangsakan amalan atau perbuatan, segala perbuatan itu perbuatan kita. Mana makan pizza lah ni? Saya nak makan pizza. Itu boleh pilih. Saya nak makan pizza. Nak makan minusuk lah ni. Saya nak makan minusuk. Kita boleh pilih, boleh kata gitu. Boleh dinisbahkan perbuatan itu perbuatan kita. Nisbah saja. Sandar saja. Dua agama tu, Mak. Nak makan nasi. Boleh. Kenapa? Kerana kita pilih nak makan nasi. Terzahir tak perbuatan makan nasi di tubuh kita? Zahir. Maka kita boleh kata kita makan nasi. Kata, Mak, dua agama. Allah sedang memakan nasikan kepada saya. Wah. Kuat hakikat dia. Tu berat tu. Tu Allah heret Allah. Ada juga gitu. Kau yang hakikat tu lah. Mana yang heret kambing? Tanya, Mak, buat apa tu? Allah heret Allah ni. Ya heret kambing. Tak boleh tu. Cakap gitu tu salah. Salah. Salah kalau dia tidak fana. Mana fana apa? Gila. Binasa. Kalau bercakap dalam keadaan dia tu fana, artinya terhilang dah orang panggil akal waras dia. Hingga apa dia duk sibuk lah hati dia tu tersyatah terkeluar pada lidah dia. Maka tu tak dikira salah pada hakikat.
Tapi salah juga pada syariat. Kira-kira boleh menebik fitnah, maka dihukum bunuh. Nak, sebab tu Al-Halak, Abu Mansur Al-Halak dihukum bunuh. Kenapa? Walau pada hakikatnya tak salah sekalipun. Kenapa dia tu fana? Syatahah dia tu kerana dia fana. Tapi pada syariatnya mengganggu tak orang awal. Mengganggu. Anak Allah, heret Allah. Berat. Pada dua Tuhan pula. Dah lah dia tu Allah dah, heret Allah pula. Kambing pun Allah. Hei, kafir tu. Maka dihukum bunuh. Tapi kalau kata dengan tidak fana, tak ada fana apa, relax segar gitu, molek-molek maka hukumnya kafir. Tu kalau dia mengiktikad ke orang panggil dengan perkataan dia tu menghina ke Allah Taala. Kenapa letak ke Allah Taala tu pada benda makhluk apa? Seumpama kambing dia tu. Jangan. Kalau dia niatkan menghina, kufur lah. Kalau dia tidak niat menghina, semata-mata kata tu, nak ayat kata pegangan dia tu pegangan Jabariyah, adallu wa adallu lah, sesat lagi menyesatkan. Tak? Habis itu. Tu li'anna lahu, kana bahawasanya sahabat baginya hamba tu iradatan juz'iyatan, ada iradat bahasa juz'i. Fahaman Jabariyah dan Qadariyah dinisbah dengan keimanan terhadap qada dan qadar. Pada sudut mana kedua-dua fahaman ini menjurus kepada kufur dalam akidah? Kalau Qadariyah, dia boleh menjadi kufur apabila dia mengatakan yang menjadi perbuatan-perbuatan itu ialah kekuatan yang ada pada diri dia semata-mata tanpa Allah yang menjadi. Maka waktu kufur. Kufur lah. Kalau kata lagu tu kufur. Adapun kalau dia kata bahawasanya kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang mampu mengadakan segala perbuatan hak dia kehendak, maka pada kufurnya tu khilaf lah ulama. Kau yang kuatnya bid'ah dalalah, mubtadi', itu. Sama juga Jabariyah. Kalau sehingga menghalalkan benda yang haram, kufur. Atau menganggap sia-sia diutuh para nabi, para rasul, kufur. Tapi kalau tidak sampai ke tahap tu, maka tidak kufur, tapi sesatnya tetap sesat. Jadi ingatlah, bid'ah ni ada bid'ah yang sampai ke tahap kufur, ada bid'ah yang tak sampai ke tahap kufur tapi dalalah, sesat. Jadi bukan semua kesesatan tu kufur, tapi tiap-tiap kekufuran tu pasti sesat. Dia ada umur khusus dia dah. Tiap-tiap kufur pasti sesat, tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Sesat tak Qadariyah? Dengan tahap orang panggil i'tikad, dia kata dia yang menjadikan perbuatan dengan kuah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sesat. Tapi kufur tak lagi. Tak lagi kerana apa? Kekuatan tu Allah yang menjadi ayat. Tuhan wa'adah di kita kuah, kederak. Kuah kederak hak baru ada di kita ni lah yang mampu memberi bekas pada mengadakan perbuatan kita. Maka pada kufurnya khilaf ulama. Ulama wara'an nahri, ulama di belakang sungai. Ulama di belakang sungai ni mana? Ulama seberang, ulama daripada Samarkand, seberang sungai Furak tu lah. Ulama-ulama Maturidiyah kebanyakannya menghukum kufur. Menghukum kufur juga. Tapi kalau yang rajihnya tak kufur. Apa? Fasik mubtadi'. Fasik mubtadi'. Tapi kalau dia kata kekuatan yang ada pada diri kita yang mampu mengadakan segala perbuatan hak kita nak tu bukan Allah yang mengada. Kata kufur dengan ijma' ulama' tu. Kerana dia kembali kepada tabiat. Atau illah dia panggil. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Nampak macam berlawan syariat dan hakikat. Macam mana nak duduk sekali? Berlawan ni lagu mana tu Babali? Cuba taswir dulu rupa berlawan tu macam mana. Sebab tak nampak berlawan ni. Kenapa? Kerana syariat dia ada tagangan dia. Hakikat dia ada tagangan dia.
Syariat ajar supaya kita kata hak baik daripada Allah, supaya kita tidak riak, tidak ujub, tidak takabur. Hak buruk daripada diri kita supaya kita tu senantiasa rasa hina diri, taubat pada Allah Taala. Itu ayat syariat ke? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka, apa-apa barang yang mengena akan dikau, min khairin, ma asabaka min hasanatin, daripada kebaikan, faminallah, maka kamu katalah daripada Allah. Memang daripada Allah, hakikat pun daripada Allah Taala. Supaya apa? Supaya kitanya tidak takabur, tidak sum'ah, tidak riak, tidak ujub. Itu hikmah orang panggil adabus syariah. Adab bersyariat. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang mengena kepada engkau tu daripada sayyi'ah, keburukan, famin nafsik, maka kamu katalah daripada diri kamu. Yang ni daripada diri kamu sebenarkah? Hakikatnya memanglah daripada Allah Ta'ala. Tu hakikat memanglah daripada Allah Ta'ala. Tapi kita tu dilarang menisbahkan perkara yang tidak baik pada Allah. Haram dalam syariat. Hingga-hingga kalau kita tengok bewok, kita pun ayat anak kita. Awal-awal. Bewok tu Tuhan yang menjadi. Haram, dosa. Kenapa? Orang panggil kita menisbahkan keburukan itu kepada Allah. Tengok babi tu babi. Oh, Tuhan kita buat tu. Haram cakap gitu. Tak boleh. Pada hakikat siapa buat babi tu? Allah sungguh kau ada lagi siapa dia buat. Tapi tidak. Orang panggil adabus syariah ma Allah. Adab syariat serta Allah Taala. Tak boleh kita nisbah benda buruk kepada Allah. Walaupun hakikatnya betul. Maka apa hikmahnya setengahnya kalau orang panggil hak keburukan itu daripada diri kita. Hak tadi kita nisbahkan orang panggil makhluk hak buruk kepada Allah. Ni hak keburukan itu hasil daripada diri kita. Kenapa kau orang panggil Tuhan suruh kata daripada diri kita? Hakikat padahalnya daripada Allah Taala yang menentu sedia kala serta mengada. Supaya kita tu mari perasaan nak bertaubat, menyesal di atas segala dosa-dosa kita. Gitu. Kena pegang zahir dan batin sekali maknanya. Ya betul? Ya betul. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah apabila menyebut tentang perbuatan ikhtiariyah ni, dia akan sebut dua. Mana? Iaitu serta perbuatan hamba yang bahasa ikhtiariyah ni makrunatun, disertakan dengan kudrataini. Mana kudrataini? Mana? Kudratullah al-qadimah wa kudratul abdi al-hadisah. Kudrat Allah Ta'ala yang sedia kala serta kudrat hamba yang baharu. Kenapa disebut dua gini? Pertama, disebut kudrat Allah Ta'ala yang bahasa qadimah ni supaya keluar daripada qadariyah. Karena Qadariyah kata tidak ada lagi kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat dari kita gerak. Kita lah yang ada. Lepas tu disebut kudratul hadisah. Disertakan orang panggil dalam setiap perbuatan kita nak tu ada kudrat hadisah. Ini nak tolak Jabariyah. Karena Jabariyah kata tak ada kudrat hadisah. Tetapi yang memberi bekah tu ialah kudratullah al-qadimah. Bukan kudratul makhluk atau kudratul abdi al-hadisah. Faham tak? Tu. Cuba buka lah kitab apa. Kitab apa tu? Kharidah Bahiyah aja ambil. Cuba ambil. Ibarat dia macam mana. Setiap ibarat ulama itu tidak sia-sia. Bila ulama kata anna af'alal ibad, sesungguhnya af'al perbuatan-perbuatan hamba anna af'alal ibadi al-ikhtiyariyata, bahawasanya segala perbuatan-perbuatan bagi hamba yang dibangsa pada hamba pilih, makrunatun menyertailah biha dengan dia tu kudrataini, dua kudrat. Mana dua kudrat? Kudratullah al-qadimah, kudratul ibad al-hadisah. Kenapa disebut dua kudrat? Kita nak celak mata ni, nak buka kelopak mata ni. Ada dua kudrat yang menyertai pada perbuatan kita nak buka kelopak mata. Yang paling ringan lah. Yang paling ringan. Yang ada pada tubuh kita. Mana kudratullah al-qadimah dan kudratul ibad al-hadisah. Mana al-qudratul ibad al-hadisah ni? Ikhtiar juz'i hak bahasa, juz'u hak kita pilih. Nak buka kelopak mata, nak buka kelopak mata. Nak tak? Nak. Pak kita ada tak usaha nak akad kelopak mata? Ada. Tapi sekira-kira hakikat yang menentukan ketentuan kita tu yang menentukan akad ketentuan kita nak pilih buka kelopak mata,
serta yang terbuka ke kelopak mata kita tu ialah kudratullah al-qadimah. Tanpa kudratullah al-qadimah, walaupun seorang tu pilih nak buka kelopak mata dan dia usaha nak akak kelopak mata dia, maka tak terakak. Faham tak? Tak terakak. Ya, orang mari duk ziarah dia di hospital atau bang. Tengoklah ni siapa mari duk ziarah ramai-ramai ni. Nak? Ya sakit tenak. Mulut boleh cakap lagi. Dia pun kata Allah, bukan tak say buka kelopak mata nak, tapi tak boleh. Tapi tak boleh. Nak. Mana ada orang panggil iradah juz'iyah. Ada bahasa ikhtiariyah. Nah, payah usaha nak akak kelopak mata. Usaha nak akak. Berat tak kelopak mata? Ada siapa sekila? Teragi timbel atas ngaca. Siapa ada sekila? Tak. Nah. Tapi terakak tak kelopak mata tu? Tak terakak. Bila tidak disertakan dengan kudratullah al-qadimah. Maka kenapa ulama sebut dua? Tu cuba kita tengok dalam kitab Nizami kita tu. Mana ni awak? Mana ni? Mana? Tu tengok. You sebut. Mana? Faqad ta'allaqat biha qudratani. Sesungguhnya bertakluklah dengan dia, dengan af'alul ibad al-ikhtiyariyah ni. Perbuatan hamba hak bahasa hamba pilih ni. Qudratani, dua kudrat. Sebab apa sebut dua kudrat ni? Kudratul qadimah, kudratul hadisah. Kerana sebut kudratul qadimah nak tolak qadariyah. Sebut kudratul hadisah nak tolak jabariyah. Dengar molek-molek. Walaisa lil kudratil hadisati ta'sir, dan tidak adalah bagi kudrat yang baharu tu memberi bekas, tidak. Yang beda, wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wa innama, dan hanya senyalah sabitlah baginya af'alul ibad ikhtiyar ini mujarradu muqaranati, semata-mata menyertai. Fallahu ta'ala yakhluqul fi'la indaha la biha. Aduh. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadi perbuatan hamba tadi itu di sisinya, di sisi kudrat hadisah yang ada pada kita. Iradat juz'iyah yang ada pada kita. La biha, bukan dengan kudrat hadisah, bukan dengan iradat juz'iyah. Gitu. Maka disebut orang panggil dua kudrat menyertai setiap daripada perbuatan kita, hak bahasa kita nak. Kerana ada orang panggil nak menolak fuq qadariyah dan nak menolak fuq jabariyah. Ada soalan banyak ni. Ustaz, adakah Allah hendak berkehendak adakah Allah hanya berkehendak hak baik untuk makhluk dia, dan kalau tak bukan ke? Tak. Allah Taala menentu kepada makhluk ni semua perkara. Yang baik atau yang buruk. Beriman dengan qada' ni apa? Bi syarrihi, bi khairihi wa syarrihi. Iman dengan qada' dan qada' Allah Ta'ala ni, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Ta'ala ni, bi khairihi wa syarrihi, dengan baiknya ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarrihi, dan buruknya ketentuan Allah dan perbuatan Allah Ta'ala. Tu. Dan kalau tak, bukan ke Allah tidak memang Allah Ta'ala tidak menzalimi makhluk dia, tidak. Kita kena faham apa makna zalim. Zalim ni kita tasarruf benda yang bukan milik dia, itu orang panggil zalim. Kereta jiran tetangga kita pergi cat warna kuning, zalim apa panggil. Tapi kalau kereta kita sendiri nak cat warna berapa, ikut kita. Ini makhluk ni hak milik siapa? Milik Allah. You nak tasarruf ke mana, ikut dia. Tak zalim apa panggil. Maka setiap perbuatan Allah Ta'ala tu punya hikmat. Kalau royak yang baik dari Allah, yang buruk dari syaitan, lagu mana? Boleh juga, tak ada masalah. Royak dari syaitan pun. Itu syaitan berkata, hak sebenar buruk, aku sikit-sikit je tiup.
Ada surga. Nah. Apa? Dalam kitab apa? Risalah Muawanah. Ingat tak? Gapa Habib Abdullah Al-Haddad sebut? Nafsul abdi apa? Lebih jahat min sab'ina nasyayatina. Lebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Nah, apa? Ingat dah kata Habib Abdullah Al-Haddad? Ingat tak? Nafsul insan bermula nafsu bagi manusia itu asyarrun min sab'ina syayatina atau kama qala al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafsu seorang manusia tu lebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Jadi sebab tu syaitan walaupun kena kurung dah bulan Ramadan pun kena siap jahat juga. Sebab apa? Orang nafsu dia jahat kali dah. Syaitan yang je siap ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu manusia ni paling jahat sekali, suruh perkara jahat. Jadi kalau tak ada syaitan tu kira-kira hingga sikit lah kita nak bergocah dengan musuh sebenar-benar musuh mana? Nafsu kita ada aduwika nafsu kallati baina jambaika. Nah, tapi bila syaitan tu tidak dibelenggu, dibebas, jadi orang panggil apa? Gocah tu sparring tu orang panggil 2 lawan 2 lah. Mana? Ilmu, melekat mulhing, berlawan dengan nafsu serta syaitan. 2 lawan 2. Tapi kalau bulan Ramadan, mana? 2 lawan 1. Mana melekat mulhing, ilmu kalau hok mengaji lah. Lepas tu berlawan dengan nafsu je. Syaitan kena belenggu. Kalau juga apa anda? Kalau juga apa anda? Tu. Ada ustaz Wahabi sebut kat dengar. Ustaz Wahabi tu ingat kau dia lebih jauh pada syaitan. Syaitan lebih jauh pada kita. Nafsul insan asyarru min sab'ina syayatina atau kama qala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Cuba buka lah kitab Risalah Muawanah. Ada tu Habib Abdullah Alawi Al-Haddad sebut lah tu. Nafsu manusia ni terlebih keji. Asyarru wa aqbahu wa asyarru min sab'ina syayatina. Gitu asa? Ingat tak? Nafsul insan asyarru wa aqbahu wa asyarru gitu. Aqbahu terlebih keji wa asyarru terlebih jahat min sab'ina syayatina. Lebih daripada 70 ekor syaitan-syaitan. Tu lagu tu. Nak? Jadi kita buat apa tu ayat lah dalam Quran. Dalam Quran kata ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kita pun cakap dengan adabnya begitulah. Para hadirin semua, yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mulut tu kata lagu tu. Hati kita tu i'tikad dah, siap-siap qada dan qadar tu hak Allah, khairihi wa syarrihi. Tu tak payahlah kita buat macam ahli hakikat yang sangat hebat ke ahli sunnahannya. Mana? Sini. Ada juga saya dengar orang cakap yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Nak cerita gapo orang tu situ? Orang tahu kullum min indillah. Kata Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad SAW. Kullun tiap-tiap ai minal khairi wasyarri. Buka dalam tafsir mana-mana semua tafsir kita. Kullum min indillah. Kata Nabi Muhammad, kullun ay minal khairi wa syarri. Daripada baik, tiap-tiap daripada baik, daripada buruk, minallah, daripada Allah. Hakikat tu, hakikat. Tapi perbuatan hamba yang bahasa hamba boleh pilih, hamba tu diserta ke kudrat hadisah dan iradatul juz'iyah. Sehingga-hingganya kita pada zahir mukhtarun zahiran. Pada zahirnya kita boleh pilih. Perak. Gitu. Yakdiru yang mampulah ala sarfiha. Yang mampulah. Tu ala sarfiha di atas apa sarfiha tadi? Apa sarfiha tadi?
memperlakukan atau mengguna atau memalingkan akan dia. Ala sarfiha, mana-mana li'anna lahu, baca balik, li'anna lahu, kerana bahawasanya sabitlah baginya hamba iradatan juz'iyatan, iradat yang bahasa juz'i bukan bahasa kulli. Lagi pula kudratan hadisatan, kudrat yang bahasa baharu, dua-dua. Hingga kalau kerana ada iradatan juz'iyatan, kudratan hadisatan ni lah, hamba tu dikatakan ada ikhtiar dan kasab waliktisab. Kasab waliktisab dalam Quran sebut laha ma kasabat, apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, dapat pahala lah. Baginya, bagi apa barang yang diusaha hak baik-baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan dosa, iqab, seksa, mudarat lah di atasnya ma iktasabat, barang yang diusaha, perkara-perkara yang buruk. Tengok. Li'anna lahu, kerana bahawasanya sabit adalah baginya hamba iradatan juz'iyatan wa kudratan hadisatan. Iradat yang bahasa juz'i, kudrat yang bahasa baharu yang tidak memberi bekah, yakdiru, yang mampulah ala sarfiha, di atas memaling akan dia, memperguna akan dia. Akan kudrat hadisah tu, atau iradatan juz'iyah tadi tu, ila janibil khairi, ataupun ala sarfiha ala af'al, boleh tak? Di atas memaling akan dia, memperguna akan dia, akan perbuatan hamba tadi tu, ila janibil khairi, kepada pihak yang baik, wa ila janibil syarri, dan kepada pihak yang buruk. Memang kita boleh pilih, betul tak? Boleh pilih tak? Nak pergi ngaji atau saya ngaji? Nak moting ke nak ngaji? Nak ngapa ke nak main game? Boleh pilih tak? Kau tak boleh? Kalau kita nak main game tu, terbakar rasa macam api neraka gitu. Tak boleh. Bodoh-bodohmu. Hak pilih nak ngapa, cidik-cidik dia. Nak pergi disco kau, nak pergi masjid. Boleh tak? Ada iradat juz'iyah gitu. Dah. Kalau kita sebut hak Allah semuanya maha baik, hak buruk tu hak. Kalau kita sebut hak Allah semuanya maha baik, hak buruk tu hak kita, sebab kita terlebih jahil terhadap ilmu Allah. Lepas tu apa benda nak ayat tu, Abang Said Malik. Apa benda soalan nak cerita situ tu? Kalau kita sebut hak Allah semuanya maha baik, maha baik belaka. Benda buruk Tuhan tentu Tuhan buat pun baik, kerana ada hikmat dia. Dan benda baik Tuhan tentu Tuhan buat pun maha baik juga. Semua baik. I'tibar benda tu daripada ketentuan dan perbuatan Allah, semua maha baik. Buruk baik ni hak Tuhan suruh kata buruk tu buruk. Fir'aun tu siapa hak menentu dia kufur? Tuhan. Siapa buat jadi kafir? Tuhan juga. Dia mati kafir, Tuhan juga. Pas siapa hak suruh kata kufur tu jahat? Tuhan. Tu biar jahat lah di Tuhan. Kalau nisbah hak Tuhan suruh kata jahat, jahat lah. Tapi nisbah orang panggil tilik benda tu hasil daripada perbuatan Allah, semua baik belaka. Semua baik belaka. Ada hikmat dia. Sebab tu kita tak boleh kata, kalau saya jadi Tuhan, saya tak buat dah perang. Nak ayat kata Tuhan ni bodoh lagi buat perang. Gitu. Tak boleh. Kerana setiap perbuatan Tuhan tu ada hikmah. Baik buruk ni nisbah neraca syarak suruh kata baik buruk tu. Apa tak? Dalam Qatrul Ghais sebut dah ke? Tu. Nisbah tilik semuanya daripada hasil Allah Ta'ala hak mengada yang menjadi menentu. Semuanya baik, ada hikmah berlaku. Baik. Lahu sabitlah bagi hamba, lahu ailil abdilah aklun, ada akal. Tu hawi akal pula. Yumayizu, yang boleh membeza bihi dengan dia akal tu, bainahuma, di antara keduanya, ai bainal khairi wa syarri, di antara baik dengan buruk, baina janibil khairi wa syarri, di antara pihak baik pihak buruk. Tu hawi akal. Tu hawi akal, apa akal tu pula? Nak mencerahkan akal, nak menguatkan akal ni tak ada lah orang panggil ilmu. Sebab tu salah satu daripada tanda kita syukur di atas nikmat akal ni, kita mengaji. Orang malah mengaji, malah ngapa, malah telaah, malah mondok, malah sekolah. Orang ni orang yang tak syukur dengan nikmat akal. Akal dia tu ada, tapi dia will setara dengan lembu kubah. Gitu lah.
Mana? Makan, berok, mandi, tidur, kecing gitu. Lembu buat tak benda tu? Lembu makan tak? Lembu makan tak? Dah kalau orang setakat hidup makan, berok, tidur, bangun, bini beranak. Tak ada beza lembu gubah tarah dia. Kata ni. Jadi tanda kesyukuran kita dengan nikmat akal tu habui kita mengaji. Maka kerana itulah akal diberi. Ilmu kita menututi pula. Tengok. Boleh hui beza kata hak baik, hak buruk, hak mana. Fa iza sarafa iradatahu. Maka apabila memalinglah akan iradatnya ilal khairi kepada kebaikan. Zahara nescaya nyata zalikal khairu. Oleh demikian itu kebaikan. Allazi aradahu. Yang menghendaki akan dia. Wa usiba alaihi. Dan diberi pahala kerananya. Wa usiba alaihi. Dan diberi pahala kerananya. Kenapa? Kerana pilihan dia tadi tu. Wa usiba alaihi. Dan diberi pahala kerananya. Li zuhurihi. Kerana apa diberi pahala? Kerana perbuatan baik tadi hak dia buat tadi tu. Li zuhurihi, kerana nyata zahirlah ia khair tadi tu ala yadihi, di atas dirinya, diri seorang hamba tadi tu. Tu di atas dirinya, diri seorang hamba. Nah, dirilah paling apa fawahin. Ya tadi dia terjemah betul benar, yadihi tu tangan. Tangan memanglah yadihi tu tangan. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Kamu buat semaya tangan saja gerak. Gitu. Tangan saja gerak. Seluruh tubuh dah. Kau tanganmu yang cabut pergi semaya tu tangan. Gitu. Biar zahir sikit kebaikan di tangan. Gitu. Seluruh tubuh lah. Nak sebut tangan tu nak semua lah. Kenapa diberi pahala? Li zuhurihi ala yadihi. Kerana nyatanya kebaikan tu di atas dirinya, diri seorang. Ala yadihi ay ala nafsihi lah. Tu. Wa ta'alluqi iradatihi, dan bertakluklah iradatnya seorang hamba juz'iyati, yang bahasa juz'i tadi. Iradat hak juz'iyah dan qudrat yang hadisah tu bihi dengan dia, dengan kebaikan tadi. Orang panggil apa? Ikhtiar. Nah, qudrat hadisah tu panggil apa? Usaha, kasab. Wa in sarafaha, dan jika memalinglah, jika mempergunalah akan dia akan perbuatan hamba tadi tu, ila janibi syarri, kepada pihak yang jahat, zahara nescaya nyatalah zalika syarru, nyatalah oleh demikian itu kejahatan, wa uqiba alaihi, dan diseksa, dikena dosalah di atas kerana kejahatan tersebut. Kenapa? Li zuhurihi, kerana nyatanya kejahatan ala yadihi. Wa alaiha maktasabat. Tu. Dosa baginya. Bagi apa barang yang kejahatan yang diusaha, iktasab. Wa ta'alluqi iradatihil juz'iyyati bihi, dan bertakluklah iradatnya hamba yang bahasa juz'iyah tu bihi dengan dia, dengan syari tadi. Dikatakan orang panggil apa? Iktasab. Kasab, usaha baik. Iktisab, usaha buruk. Kenapa boleh dikatakan kasab wal iktisab? Karena ada qudratul hadisah yang tidak memberi bekah. Kenapa dikatakan perbuatan ni perbuatan ikhtiariyah? Karena ada iradatul juz'iyah. Itu. Ustaz, orang lelaki ni kalau bak nikah lagi satu, dia kata jodoh. Padahal pilihan dia nak pilih nikah. Tu bahaya tu. Komen sikit. Memang dah. Betul lah tu. Jodoh. Tuhan tu dah nak mana. Tapi pilihan dia, iyalah. Pilihan dia pilih. Iyalah sungguh. Betul sungguh. Pilihan dia. Pada orang panggil apa? Pada iradat juz'iyah. Qudratul hadisah dia usaha. Sekira-kira hakikatnya apa? Sekira-kira hakikatnya siapa yang mengada, siapa yang menentu sedia kala? Allah. Maka sah lah untuk dihukum. Sebab tu bini yang marah. Apa awak curangi saya? Apa awak menduakan saya? Tu. Sah lah untuk marah. Sebab apa? Sebab ada qudratul hadisah. Iradatul juz'iyah tadi. Dia pilih.
Iradatul juz'iyah dipanggil ikhtiyariyah. Nah, dan berlaku perbuatan itu di tubuh dia, dia usaha kerana ada kudratul hadisah. Nah, tapi ingat kudratul hadisah tidak memberi bekah. Yang memberi bekah siapa? Kudratullahul qadimah. Betul tak? Dan ingat iradatul juz'iyah bukan menentu sebenar-benar menentu pada hakikat. Yang menentu akan ketentuan apa yang ditentu oleh iradatul juz'iyah ialah ketentuan Allah. Tu sebab itulah sekira-kira hakikatnya boleh juga kalau dia tu nak menghindari daripada dikeji. Kan ada dalam kitab Faridah sebut seorang tu dia melakukan dosa, ada maka telah dihukum dah. Kemudiannya orang kapur duk keji lagi dia, mungkin pembunuh, dasar jahat, dasar orang pendosa gitu gini. Boleh tak ketika tu dia nak kata, fofokmu duk celah-celah aku tu semua takdir Tuhan tu? Boleh tak nak kata gitu? Boleh, untuk menegah orang daripada terus mencaci maki dia. Tapi bukan untuk menghalalkan perbuatan dosa yang dia telah kerjakan. Betul beza tu. Faham tak? Samalah juga tok lelaki hak tambah seko lagi bini tu. Untuk menghindari daripada berterusan bini dia duk marah dia, dia kata, sayang, ini ketentuan Allah Ta'ala. Ini jodoh Allah Ta'ala yang menentu ni. Abang tak ada buat apa lah. Jadi bohong, abang tak ada buat apa tu bohong. Abang hak pilih ya. Nah, abang pun usaha. Dia heret tu nak pergi akad nikah tu. Tapi boleh lah. Sekadar apa? Sekadar nak orang tu ingat balik lah. Muduk caci-caci. Nah, sebab ada. Nah, dia pembunuh perogo. Nah. Lalu dihukum dah oleh kerajaan. Nah, berapa puluh tahun nak jaga. Tak ada mati lagi, habis dah hukumnya. Bebas. Balik kampung, orang pulau. Orang maki, orang caci, orang pulau. Nah, orang tak sewi mari masjid, orang tutup kedai kopi kalau nak mari makan, orang tutup kedai rucik kalau nak mari beli. Orang pulau. Jahat sangat dulu ni. Padahal dia telah hadap dah hukumnya. Dan dia telah insah dah. Dia taubat dah. Jadi baik dah dia. Maka ketika tu untuk memberhentikan orang panggil perangai orang kampung duk pulau dia, boleh dia berkata lagu tu. Mana? Hei orang kampung, yang duk benci aku, duk caci aku sebab dosa aku lama tu, mungkin ingat itu adalah takdir Allah Ta'ala juga atas aku. Boleh. Sekadar tu lah. Bukan untuk dia menghalalkan perbuatan dia dulu, bukan. Ingat baik tu. Tu beza dengan seorang yang nak buat zalim, nak buat dosa, dia kata ni ketentuan Tuhan lah ni. Beza tu. Nah, dia nak bunuh orang kata, ni tengok ni ketentuan Tuhan ni, aku nak bunuh orang ni. Cak. Dosa tu. Tahu tak? Ataupun dia nak minum arak, ni togak arak, ni ketentuan Tuhan ni. Tak boleh tu, dosa. Nah, dah. Tadi terdedah tu apa kudratul juz'iyah, apa kudratul kulliyah. Terdedah dia. Dengar balik belakang. Baik. Habis itu deh. Sing soal. Uzkur li misalan. Sebutkan bagiku akan beberapa contoh-contoh qariban yang memperdekatlah ia contoh tu li zihni bagi kefahaman kepala otakku. Yuwaddihu. Menyatalah, meneranglah li bagi aku annal abda akan bahawasanya seorang hamba itu laisa bimajburin. Bukanlah ia mereka yang digagahi ala af'alihi, di atas segala perbuatan-perbuatannya. Isuwa'i contoh pula. Tengok, jing jawab. Kullu insanin, bermula tiap-tiap nasia itu yumkinuhu, mungkinlah baginya. Ayya'rifa, oleh bahawa mengetahui bi annahu, dengan bahawasanya laisa bimajburin, dengan bahawasanya hamba tu tidaklah ia digagahi ala jami'i af'alihi, di atas sekalian perbuatan-perbuatannya. Memang bukan semua perbuatan kita tu kita majbur zahiran, tidak. Tu majbur juga ai batinan lah. Majbur juga ai batinan. Pada zahirnya bukan semua perbuatan hamba tu majbur. Kerana apa? Karena kita tu ada kudratul hadisah, iradatul juz'iyah. Tadi kita sebut dah, okay? Apa iradatul juz'iyah? Iaitu iradat bahasa juz'i lah. Mana? Bukan bahasa kulli. Iradat bahasa kulli tu lah. Tuhan menentu laka.
Belaka-laka Tuhan menentu. Hak kita tak tahu kita nak gapo pun Tuhan tentu dah. Itu orang panggil iradatul kulliyah. Tapi iradatul juz'iyah tu nak iradat kita hamba. Allah kita nak gapo. Ada orang litahlah hati. Itu juz' tu. Hak lagi akal kita nak menentu gapo kita tahu tak? Kita nak gapo tahu tak? Jangan kata esok lepas ni tak tahu nak menentu gapo. Nak gapo. Itu orang panggil iradatul juz'iyah. Hakikat yang menentukan apa ketentuan yang ditentu oleh iradah juz'iyah ialah iradah kulliyah Allah Ta'ala. Dan hamba tu ada kudratul hadisah. Kudratul hadisah. Yang sabitlah bagi kudratul hadisah tu dikatakan kasab wal iktisab. Usaha baik, usaha buruk berlaku pada diri hamba tadi. Diri seorang hamba tadi. Adakah kudrat hadisah yang berbekas? Tidak. Kudratullahil qadimah. Kudrat Allah Ta'ala yang sedia kala juga yang mengadakan tiap-tiap apa yang kita perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tu. Bukan sekaliannya orang panggil kita tu majbur zahiran bukan. Kena buah gitu tu. Majbur juga batinan semua sekali majbur batinan. Tapi zahir ada mukhtarun zahiran. Tapi majburun batinan. Tu kullu insanin tiap-tiap manusia yumkinuhu mungkin dapatlah baginya manusia tu an ya'rifa oleh bahawa mengenal mengetahui bi annahu dengan bahawasanya hamba tu laisa bi majburin tidaklah ia digagahi ala jami'i af'alihi tidaklah dia digagahi secara zahirnya di atas sekalian perbuatannya ada perbuatan hak digagahi dipaksai tapi bukan semua wa zalika ay wa bayanu zalika dan bermula kenyataan demikian itu. Demikian kata laisa bimajburin ala jami'i af'alih. Di atas demikian kata bukanlah digagahi di atas sekalian perbuatannya. Litamyizihi kerana boleh bezalah ia hamba baina taharruki yadihi di antara gerakkan tangan hamba waqtal kitabati pada waktu menulis. Wa baina taharruki dan di antara pergerakan yadihi tangannya waktu pada waktu al-irti'ashi. Al-irti'ash mana menggigil lah. Ra'isha yar'ishu. Irti'ashan maknanya menggigil, menggeletar. Masalan ai umassilu laka masalan. Aku buat satu contoh bagi engkau sebagai satu contoh. Tu. Kita boleh beza tak? Tangan kita gerak ketika mana kita menulis dengan tangan kita geletar. Geletar tak ada pasal ada ni. Sejuk kau ikutlah. Tu. Fa inna taharruka yadihi. Maka bahawasanya gerakan tangannya seorang hamba tu halal kitabati ketika mana menulis. Yansibuhu dinisbahlah ia li nafsihi bagi dirinya. Tu. Yansibuhu dinisbahlah ia pergerakan tangan dia ketika mana menulis tu li nafsihi bagi dirinya. Fayaqulu maka kata ia katabtu menulis olehku bi ikhtiyari dengan usahaku wa iwabi iradati dan dengan iradat kata pilihanku. Itu maksud. Tengok. Tu. Macam Lutfi duk nulis Lutfi nak tak nulis tu? Nak. Lepas tu tangan tegak tak? Usaha tak ambil pen tak di kertas? Usaha tak? Usaha. Maka tu orang panggil perbuatan hamba yang bahasa ikhtiyari. Perbuatan lagu ni lah. Jabariyah kata hak Tuhan belaka. Hamba tu tak ada langsung. Kudratul hadisah tak ada langsung. Iradatul juz'iyah. Qadariyah kata hamba belaka hak buat tu. Kenapa? Hamba ada dah kudratul hadisah. Kuah itulah yang mampu mengadakan perbuatan menulis tadi. Tuhan yang mengadakan kudrat hamba yang baru yang ada di tangan, di tubuh. Lutfi tu. Lutfi punya kudrat itulah yang mengadakan perbuatan tu. Ahli sunnah wal jamaah lagu mana? Ahli sunnah wal jamaah. Hamba pilih kerana ada kudrat juz'iyah. Dan hamba usaha kerana orang panggil ada kudrat hadisah. Tetapi yang menentukan ketentuan apa yang ditentu oleh kudrat juz'iyah ialah kudrat Allah Ta'ala Al-Qadimah. Dan yang mengadakan perbuatan Lutfi menulis itu ialah kudratullah al-qadimah. Tu patut apa gunanya ada kudrat hadisah iradat juz'iyah tadi? Sah untuk dibangsakan perbuatan itu perbuatan
Luk pi. Kata pi luar agama pi. Aku duk nulis ni. Tengok. Katab tu bi ikhtiyari wa iradati. Aku menulis dengan kehendak aku, dengan usaha aku. Tu, ngaku kayak itu. Bukan kata pi luar agama dah pi. Tahu aku pun bengong kat luar agama ni. Ada gitu. Bodoh nah lagi tu. Wa amma taharruku yadihi, dan ada pun pergerakan tangannya hamba minal irti'ashi, dari kerana menggigil, fala yansibuhu, maka tidak dinisbahlah ia pergerakan tersebut li nafsihi, bagi dirinya. Dia kata saya menggigil ni, saya nak. Dah, mesti dia apa aku gigil ni? Dia sendiri pun pelik, apa aku menggigil ni? Nah dia ni. Dia tak rasa menggigil tu. Kau ada orang nak menggigil? Ada orang nak suka menggigil dah. Orang tua-tua kan? Biasanya umur tua-tua. Ataupun muda lagi tapi kuat ngocok. Hingga hilang banyak nutrisi dari tubuh dia. Maka bila dia pergi satu benda tu getar. Betul tak? Irti'ash tu dia panggil. Menggigil, menggeletar. Dia nak tak menggeletar itu? Kasih. Tapi geletar tak? Geletar. Bukan, memang saya nak geletar ni. Sedap geletar. Ada itu? Ada. Tu tengok. Wala yakulu, dan tidak dikata. Wala yakulu, dan tidak berkata lah, ya ana harraktu yadi. Bermula aku, menggeraklah olehku bagi tanganku. Tak ada itu. Aku menggerak ni, aku memang nak menggetar gini. Orang tua kan? Tu ayah memang nak getar gitu ke? Ngetapa dia lah tanya lagu tu. Ni. Ni wak kue hajang aku, tahu aku tua, tak tahu. Ni. Dia sendiri aku tak rasa, kata dia hok getar. Tu ayah tidur rumah lah, sudah berjalan lah, bergetar gitu mau gini kena pakai tukar. Dia sendiri tak mengaku dia tu menggeletar. Bal, bahkan yakulu berkata, ya inna zalika, sesungguhnya demikian itu menggeletar tu, waqa'a, berlaku bi ghairi ikhtiyari, berlaku dengan ketiadaan aku nak. Bukan aku pilih dah. Bukan aku nak menggeletar gitu. Aku tak rasa menggeletar ni. Tu. Hasing soal. Ma yustafadu min hazal misali. Apakah yang dapat faedah lah dengan ini, daripada ini contoh. Yustafadu, dapat faedah minhu, daripadanya ini contoh, anna kulla insanin, akan bahawa setiap-tiap manusia itu yudriku, didapatkan biadna, dengan serendah-rendah, mulahazatin, pemerhatian, serendah-rendah perhati tilik, anna af'alahu, akan bahawasanya segala perbuatannya hamba, kismani dua. Serendah-rendah tilik ke, serendah-rendah mulahazah, sehabis-habis rendah kita tilik, kita mesti akan mengerti bahawasanya tiap-tiap perbuatan kita mesti ada dua bahagian. Mana? Hak kita nak, hak kita tak ambuh. Tapi dua-dua berlaku tak? Dua-dua berlaku. Hak kita tak ambuh berlaku, tu tak ada khilaf dah. Jabariyah ke Qadariyah ke Ahlussunnah ke semua kata hak tu hal berlaku. Betul tak? Hak jadi khilaf yang mana? Hak kita nak berlaku. Inilah hak khilaf. Pertama mana? Kismun, bahagian satu, bahagiannya ialah yakunu, adalah ia perbuatan hamba tu, jadilah ia perbuatan tu bikhtiyarihi, dengan pilihan hamba, wa iradatihi, dan kehendaknya hamba. Mana contoh? Mislu, seumpama, aklihi, makannya hamba, wa syurbihi, minumnya hamba, wa darbihi, memukulnya hamba, li Zaidin, bagi seorang Zaid, seorang bernama Zaid, ikutlah. Wa nahwi zalika, dan bagi seumpama demikian itu, banyak lagi lah perbuatan hamba pilih. Dua, wa qismun yakunu bi ghairi ikhtiyari, bahagian keduanya adalah ia, jadilah ia perbuatan tu bi ghairi ikhtiyari, dengan ketiadaan pilihan hamba tak hamba. Mana misal mislu wuqu'ihi, seumpama jatuhnya hamba. Ada orang nak jatuh? Ada orang memang nak jatuh? Jaga saya nak jatuh ni, saya nak jatuh. Degum jatuh, patah kaki. Tak apa, saya nak gini. Ada gitu? Ada gitu? Ada. Aksiden ada ni. Apa yang nak? Orang nak tu orang gila tu. Orang nak bawa laju oleh kereta motor. Nak aksiden. Memang nak biar mati aku. Memang sebab tu berdosa.
Nah, batu berdosa. Bunuh diri dia panggil. Tapi kalau bawa kereta tak ada nak aksiden ke apa, pak aksiden mati. Bunuh diri ke panggil? Tak. Kenapa bukan dia nak? Ha, dah. Bukan dia kahan dak. Tu. Sing soal ayu syai'in. Nah, ayu syai'in apa-apakah daripada sesuatu yatarattabu yang dipelaturkan ala af'alihi di atas segala perbuatan ala abdi bagi hamba-hamba iza kanat apabila adalah iza kanati ikhtiyariyatan apabila adalah perbuatan hamba tu ialah perbuatan yang bahasa hamba nak hamba pilih. Apa-apakah sesuatu yang dipelaturkan oleh syarak pelatur apakah di atas segala perbuatan hamba apabila adalah perbuatan hamba tu hak bahasa hamba nak hamba pilih. Jing jawabnya af'alul abdi al-ikhtiyariyatu bermula segala perbuatan-perbuatan bagi hamba yang bahasa hamba nak hamba pilih. Idza kanat apabila adalah ia perbuatan tersebut khairan kebaikan yatarattabu dipelaturlah oleh syarak alaiha di atasnya perbuatan tersebut as-sawabu oleh pahala. Wa in kanat dan jika adalah perbuatan yang bahasa ikhtiari bagi hamba tu syarran kejahatan yatarattabu nascai dipelaturlah alaiha oleh syarak di atasnya perbuatan hamba hak bahasa ikhtiar hamba yang bahasa jahat tadi tu al-iqabu oleh seksa api neraka. Wa amma dan adapun af'aluhu segala perbuatan-perbuatannya hamba alittirariyatu ya bahasa hamba tu digagahi bukan hamba nak tapi jadi fala yatarattabu alaiha maka tidak dipelaturlah oleh syarak di atasnya di atas segala perbuatan hamba hak bahasa ittirariyah syai'un sikit apapun sesuatu min zalika daripada demikian itu ai iqa wasawa. Tu jadi tak perbuatan hamba hak bahasa ittirari tak ada apa. Kita duk nukul, lekong atas jari kita berdarah. Dosa tak? Tak dosa. Kenapa? Kerana bukan kita nak. Kita nak tukar, paku terkena. Itu hak bahasa ter gitu. Nak pahala budak, dosa budak. Itu. Pitih jatuh 50 hia. Buakat jangan ada minta sedekah. Kita pun terletak. Terbagi. Boleh pahala tak? Tak boleh menggetar. Jatuh duit pak dalam tabur kita dekah. Kita pun ambil aduh. Terjatuh dah. Biar. Tak boleh pahala getar. Bagi ter lagi tu boleh pahala. Dosa budak, pahala budak. Nah. Habis itu. Di pelatur tu disusun lah. Betul lah tu. Habis. Sing soal. Iza daraba insanun ghairahu zulman wa udwan. Apabila memukullah oleh seorang manusia ghairahu akan orang yang lainnya zulman. Secara zalim wa udwanan. Dan secara permusuhan. Apabila memukullah oleh seorang manusia akan orang yang lainnya secara zalim dan secara permusuhan. Ataupun fa'ala nahwa dzalika. Mengerjalah oleh insan itu akan seumpama demikian itu. Mana seumpama demikian itu? Demikian pukul tadi itu. Min anwa'i syarri wal ma'asi. Daripada bagai-bagai. Bagai-bagai kejahatan dan maksiat. Summa kemudian i'tazarah. Buat uzur dia. Memuka ke alasan. Buat alasan lah dia. Buat keuzuran lah dia. Bikauni zalika dengan keadaan demikian itu, demikian pukul ataupun segala maksiat, kejahatan itu tu muqaddaran alaihi. Itulah ditakdir di atas dia. Fahal yuqbalu minhu zalika li'tizaru. Maka adakah diterima daripada seorang itu demikian itu alasan, demikian itu uzur, keuzuran tadi? Tu. Demikian itu alasan itu diterima tak syarak? Jing jawabnya innahu bahawasanya la yuqbalu minal abdi al-i'tizaru bil qadari. Tak diterima. Bahawasanya la yuqbalu tidak diterimakan minal abdi daripada seorang hamba al-i'tizaru dengan
alasan dengan keuzuran itu bil qadari dengan qada tak boleh terima, tak boleh itu. Tu hakim tanya, "Wana awak pergi bunuh ya?" Takdir Allah Taala lah tu. Tu hakim nak wana. Wana awak meropok rumah orang tu. Tuhan belakalah ni tu hakim ni nak wana. Oh, mampu itu tak berjalan lah hukum syariat. Tu hakim nak lawan Tuhan ke? Ya, marah pula ke tu hakim tu ni. Tu. Tu. La indallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirat esok pun tak boleh nak kata gitu ke Tuhan. Boleh ke esok? Tu kata, apa awak buat mula di dunia? Saya tak buat apa Tuhan. Tuhan awak buat saya kat ni. Saya minum arak apa Tuhan buat. Tak boleh. Mana boleh buat gitu dengan Tuhan. Sedap. Tu. Wala indal khalqi, dan tidak di sisi makhluk pun tak boleh terima. Depan tu hakim nak kata gitu. Mu ditangkap sebab mencuri, lalu didakwa. Tu hakim kata, "Kenapa ni? Fawahim kamu mencuri?" Tu hakim, semua ni ketentuan Allah Taala. Tuhan belaka buat saya lagu mana pun. Tuhan pilih saya, Tuhan yang menggerakkan tangan saya, kecil tauhid pula dalam mahkamah. Kalau gitu tu hakim kata gini ya, kerak tangan Fawahim. Apa nak gerak tangan saya? Tuhan juga suruh ni. Dan Tuhan juga yang menggerakkan tangan orang tu, menggerak tangan pun. Maka tak boleh lah gitu dia ni. Buat alasan bodoh gitu tak boleh. Liwujud, kerana apa tak boleh buat alasan gitu? Liwujudil iradatil juz'iyah. Kerana ada orang panggil iradat juz'iyah. Tuhan buat ada kita iradat juz'iyah dah. Liwujudi iradatil juz'iyati lahu. Kerana adanya iradat hak bahasa juz'i baginya hamba. Wal qudrati ay qudratil hadisati, kudrat yang baharu bagi hamba. Wal ikhtiyari, dan kerana itulah adanya orang panggil iradatil juz'iyah, dikatakan kita tu mukhtarun zahiran. Dan kita dikatakan majburun batinan. Wal akli, dan ada akal pula, ada ilmu lagi, mengaji lagi. Sebab tu orang tak boleh nak terima. Sekira-kira orang panggil secara adab pun, bila seorang tu guru, ustaz, melakukan perbuatan yang orang tak boleh terima. Kenapa? Dia ngaji agama apa? Akal dia tu bukan semata-mata akal gharizi lagi. Sudah ada orang panggil cahaya ilmu. Al ilmu nurun. Fa nurullah la yuhda lil asi. Tiba-tiba asi dia lah asi. Cara ada dia terima dah. Apalagi dia akhirat. Tak boleh nak hujah lagu tu. Tak boleh hujah kata, Tuhan tanya saya. Tuhan tahu ke apa Tuhan buat ke saya mula. Mana boleh Tuhan tanya saya. Dah. Tuhan bagi dah iradat juz'iyah, Tuhan bagi dah kudrat hadisah. Faham tak? Betul tak faham? Siap esok ni minggu depan ni. Hari Isnin. Hari Selasa. Isnin siapa? Yazid. Siap. Baik, habis itu uzkur li. Situ aja, berhenti dah situ dah. Uzkur li, sebutkan bagi aku khulasata hadzal mabahasi, akan kesimpulan bagi ini perbahasan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.